Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita teruskan lagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bagi bidang Al-Quran ataupun kefahaman surah dalam Al-Quran. Baik, untuk kali ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan pengajaran daripada surah Al-Qadru. Sebelum ini kita telah pun mempelajari latar belakang dan juga pengertian bagi setiap ayat dalam surah Al-Qadru. Baik, suka untuk Ustaz kongsikan juga daripada hasil tugasan rakan-rakan yang telah berikan sebelum ini apabila Ustaz minta murid-murid untuk menyenaraikan beberapa aktiviti yang boleh dilakukan pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar menerusi media sosial. Jadi bagus antara yang menarik yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita juga ialah menyebarkan nasihat-nasihat yang baik pada malam Lailatul Qadar menggunakan posting di Facebook dan juga di Twitter dan Instagram. Itu satu aktiviti yang sangat baik. Walaupun kita menggunakan media sosial, kita masih boleh mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Dan ada satu lagi yang dikongsikan juga ialah pada malam Lailatul Qadar gunakan media sosial untuk sebarkan permohonan ataupun permintaan bantuan sumbangan-sumbangan sedekah daripada pihak-pihak yang memerlukan. Kita tolong sebarkan akaun nombornya dan sebagainya. Jadi walaupun kita tidak bersedekah tetapi membantu orang lain bersedekah juga dapat pahala malam Lailatul Qadar. Bagus. Baik, kali ini kita akan sambung lagi sedikit lagi iaitu pengajaran surah Al-Qadru. Apa yang kita dapat daripada maksud dan juga intisari surah Al-Qadru yang kita belajar sebelum ini. Baik, muka surat 22. Yang pertama, gandakan ibadah pada bulan Ramadan terutama pada 10 malam terakhir. Jadi bila kita tahu malam Lailatul Qadar mempunyai keistimewaannya yang begitu besar, maka kita lebihkan atau perbanyakkan lagi ibadah. Kalau kita rujuk kepada ayat Quran, kalau Al-Quran sebelum ni kita mungkin baca satu hari sekali ataupun satu hari mungkin kita baca satu muka surat. Jadi pada malam Lailatul Qadar kita gandakan mungkin baca dua muka surat. Mungkin kalau sebelum ini kita bersedekah 50 sen saja satu hari, mungkin pada malam Lailatul Qadar kita bersedekah lebih daripada 50 sen. Contoh, itu contohnya bila kita tahu kelebihan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah merahsiakan kedatangan malam ini supaya manusia sentiasa beribadah dengan istiqamah. Jadi sebab itu bila Allah rahsiakan, maka hikmahnya, pengajarannya kita akan cuba cari, cuba gunakan semua peluang hari-hari yang ada. Bayangkan kalau kita tahu sudah bilakah malam Lailatul Qadar, maka mungkin kebanyakan orang akan hanya beribadah pada malam itu saja. Tapi bila Allah rahsiakan, maka orang akan sentiasa berusaha. Dia akan sentiasa melakukan kebaikan untuk setiap masa. Yang ketiga, ibadah sunat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Jadi bila kita sudah dibiasakan dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunat pada bulan Ramadan, kita perlu teruskan lagi pada bulan-bulan yang seterusnya. Jangan kita berhenti. Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan dapat meningkatkan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Iaitu rasa takut dan patuh kita kepada Allah. Lagi banyak kita faham isi Al-Quran, lagi kita bersemangat untuk taat kepada Allah, untuk kita berusaha masuk ke syurga Allah, untuk kita mengelakkan diri kita daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Itu kesannya bila kita belajar isi Al-Quran. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah, maksudnya sentiasa menasihati diri kita agar amal ibadah kita dapat dipertingkatkan. Yang keenam, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar. Kadang-kadang ada orang umur muda meninggal sudah, tetapi di akhirat sana nanti mungkin orang akan terperanjat. Kenapa dia dapat pahala begitu banyak?
Jadi mungkin atau barangkali semasa dia muda, walaupun dia muda tetapi dia dapat kelebihan malam Lailatul Qadar kerana dia berusaha beribadah, maka dia mempunyai peluang untuk mendapat pahala yang lebih besar. Baik, seterusnya. Ini yang terakhir nih. Berusaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Kita tengok contoh cerita di sini. Ibu, mengapakah pada malam tadi saya lihat ayah dan abang pergi ke masjid hingga waktu pagi? Maksudnya dia beriktikaf di masjid, tidak balik rumah. Ibu pula solat di tengah malam dan kakak pula membaca Al-Quran lebih lama daripada biasa. Jadi adik ini dia lihat ada perubahan luar biasa pada ahli keluarganya yang sudah besar. Jadi apa jawab ibunya? Sesiapa yang memakmurkan 10 malam terakhir, Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi sebab itu ayahnya, abangnya, ibunya berusaha bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Lebih daripada yang biasa. Baik, rumusannya Lailatul Qadar merupakan anugerah tidak ternilai daripada Allah pada bulan Ramadan. Malam ini juga merupakan malam kesyukuran, keberkatan dan kenikmatan. Hadis Nabi ada menyebut, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Baik murid-murid, untuk aktiviti kita yang terakhir, Ustaz mahu murid-murid menggunakan gaya pemikiran yang kreatif, gaya pemikiran yang penuh dengan inovatif untuk berfikir menyelesaikan masalah yang ada di sini. Apa masalah yang ada di sini? Iaitu, dia bagi contoh. Apakah yang akan kamu lakukan apabila menghadapi situasi berikut? Situasi berikut. Untuk memastikan usaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar tercapai. Apa dia punya situasi? Ada 4 situasi. Yang pertama, situasi membantu ibu berniaga. Biasalah kan malam-malam di hujung-hujung Ramadan orang banyak berniaga, jual kuih, jual pakaian. Jadi contoh kalau murid-murid berada dalam situasi bantu ibu untuk berniaga atau membeli barang keperluan raya. Bagaimanakah kamu mahu mendapatkan juga keberkatan malam Al-Qadar itu meskipun kamu sibuk membantu ibu? Apakah caranya? Bagi satu saja jawapan dia. Apakah cara? Yang kedua, andainya terlantar sakit pada malam-malam yang terakhir Ramadan. Jadi bagaimana cara untuk kita dapat juga kelebihan malam Lailatul Qadar? Adakah kita malas-malas saja, baring saja, tidur saja disebabkan sakit atau bagaimana? Yang ketiga, ditakdirkan malam-malam akhir Ramadan kita nak kena bermusafir, nak balik kampung. Jadi adakah kita ada peluang untuk cari keberkatan Lailatul Qadar? Dan yang keempat, ini bagi kalau orang perempuan, murid perempuan, didatangi haid. Maksudnya waktu dia tidak boleh solat, tidak boleh baca Quran contohnya. Jadi apa cara untuk dia mendapatkan juga keberkatan Lailatul Qadar? Jadi fikirkan dan jawab tugasan itu dan serahkan kepada Ustaz. Okey, semoga berjaya.